Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel YouTube saya. So, untuk video kali ini saya ingin berkongsi mengenai cara menggunakan regression channel filter. Okey, video bahagian 10 ini adalah series video untuk khas untuk pengguna MTech Analytics Futures. Bermaksud kita boleh trade crude palm oil, FCPO, crude oil, gas dan soya bean. Okey. So di dalam topik kali ini, dalam bahagian 10 kali ini, kita akan belajar ataupun saya akan introduce apakah itu regression channel dan bagaimanakah kita boleh pakai dan apakah benefit dengan menggunakan regression channel filter. Okey. Okey, sebelum itu saya ingin berkongsi dengan disclaimer sedikit. Anda boleh baca, anda boleh pause dan baca berkenaan dengan disclaimer. Alright. Okay, baiklah. Apakah itu regression channel? Alright. Channel adalah satu konsep di mana pergerakan price, ya, pergerak price yang structured. Okay, structured bermaksud dia bergerak di dalam satu julat tertentu. Okay, so dalam kata lain, satu channel itu dia boleh menjadi flat channel, alright, dan price bergerak antara channel, alright. Bermaksud kita ada upper line dan lower line. So ataupun dengan panggil upper channel line ataupun lower channel line. So julat antara ataupun range antara upper dengan lower line ni, okey, kemungkinan besar adalah saiz-saiz tertentu, dia 10%, 20%, 30%, tak kisah. Tapi yang pentingnya price hanya bergerak dalam keadaan julat tertentu. Dia tak break out. Dia belum lagi break out. Kalau dia break out, ini dipanggil breakout lah. Okay. Kalau dia breakdown, dia breakdown ke bawah. Okay. So, channel ini juga boleh juga dia dipanggil ascending ataupun channel yang mempunyai kecerunan menaik. Alright. Macam ni. So, price bila dia trending up, alright, dia akan membentuk ascending channel. Okay. Kalau kita ambil lah, kita ambil trend line, upper trend line, lower trend line, kalau kita cantum dan price bergerak dalam keadaan descending channel. Okey, begitu juga di dalam downtrend. Right, jika price membuat pergerakan lower low, lower high, so basically kita boleh lukis dia punya descending channel. Okey. Ataupun price yang bergerak secara laju, ya. Macam ni. Okey, kalau price yang bergerak exponentially, terlalu laju, kemungkinan channel tu tidak dapat ditakrifkan dengan jelas. Okey. Kemudian kita ada contohnya kita ada sideways, flat channel, and then kemudian kita ada channel sloping up. Alright, sometimes it's not very definitive because the price action terlalu laju. Okey, tapi untuk well trending market, market yang trending dengan sihat, membuat pergerakan higher high, higher low ketika uptrend, sekurang-kurangnya dia boleh membentuk satu trend line yang satu, dan dia boleh membentuk channel. Alright. Okay. Channel ni akan membagi kita overall movement bagi ke setiap candlestick yang berada di dalam channel ni. Alright. Okay. Tapi untuk channel yang paling senang ataupun dipanggil parallel channel, kita ada tool, ya. Okay. Trading View lah. Trading View dia ada tool dipanggil parallel channel. Okay. Parallel channel ni sama. You tarik je satu line, lepas tu you boleh buat dia punya parallel line. Alright, so parallel ni akan follow the trend direction lah. Okay, kalau you market tengah bearish macam tadi, kalau market tengah bullish macam ni market tengah bearish, kalau market tengah bullish dia jadi macam ni. Okay, so kalau bullish kita boleh tukarlah color dia, contohnya warna hijau, ya. Shade dia semua warna hijau, nak tunjukkan bahawa pergerakan tu dalam lingkungan bullish ascending channel. Alright. So channel ni, parallel channel, minimum kena ada dua line lah. Sama ada anda ingin lukiskan secara manual, anda tengok price action, anda lukislah satu trend line, lepas tu lukis lagi satu trend line, lagi satu.
Okay, ataupun anda mahu guna parallel channel, lukis channel di tengah-tengah candle dan cover low and high within that channel lah. Okay, dan anda adjust lah dia punya size dia, dia punya angle. Ini semua manual lah, dia panggil manual charting lah. Alright. Okay, so benda ni kalau orang yang baru belajar, okay, agak excited lah kan nak belajar, tengok chart, kita nak macam mana kalau kita tengok chart kan, kalau kita tengok chart, kita nak lukis trend line. Okay, it's good for newbie and it's good for people yang ada masa. Okay, ada masa untuk lukis chart, yang buat long term analysis. Alright, itu tak ada masalah. Okay, tapi bagaimana kalau kita nak trade di dalam situasi yang mana scalping, ataupun kita nak trade dengan gunakan kaedah automated. Okay, di sinilah MTech Analytics akan menggunakan satu teknik yang dipanggil regression channel, di mana untuk membuat channel kita tidak perlu melukis dua line yang berbeza, contohnya. Okay, dua line yang berbeza untuk mencari dia punya channel. Macam yang saya tengah buat sekarang ni adalah menggunakan parallel channel line. Okay, saya kena adjust dia punya high and low supaya dia membentuk channel. Alright. Tapi dalam MTech Analytics System, okay, saya introducekan konsep automatic channel lah. Tapi automatic channel ni akan menggunakan formula matematik lah, iaitu untuk regression method. Okay, anda boleh carilah internet. Regression method ni akan menggunakan candle di dalam setiap julat yang tertentu. Contohnya jangka masa daripada beberapa candle. Contohnya daripada candle yang terakhir, contohnya kita nak buat regression channel sehingga candle sebanyak 240 bar. So kita nak buat channel tu antara candle terakhir dan 240 bar ke belakang. Okay. So kalau kita buat macam tu, bermaksud kita punya channel line, regression channel line ni akan mengambil kira sebanyak 240 candle untuk membentukkan regression channel line tadi. Okay, so regression channel line ni sangat bergantung kepada jangka masa yang kita tetapkan. Kita panggil dia sebagai regression period. Okay, regression period. Alright, regression period ni dia akan kontrol panjang regression channel tersebut daripada candle yang terakhir hingga candle yang period tu lah. Contohnya kalau 240 bar, maksudnya kita daripada 240, kalau dalam 1 minit punya time chart, kita 240 minit. Okay, dia punya panjang regression period tu 240 minit. Sebab apa? Ada 240 bar, candle 1 minit. 240 minit berapa jam? 4 jam. Okay, so kalau kita tengok sini, jangka masa dia dalam 4 jam di sini, 4 jam. Okay, so bila kita pakai regression period ni, kita boleh adjust panjang dia satu, dan kita boleh menggunakan kecerunan regression period itu untuk menentukan trend pada satu ketika. Pada satu ketika masa itu, kita boleh tentukan trend. Contoh kalau macam regression period 240 bar, kalau kita buat regression channel dia, automatic dia nanti, anda akan dapati bahawa pergerakannya adalah high, low, dan kalau dia makin naik lagi, maksudnya dia akan jadi maintain dia punya uptrend. So, bagaimanakah kita nak pakai automatic regression ni? Okay, so kita boleh mana-mana saja indikator di dalam package MTech Analytics Futures akan ada function ni. Okay, so kalau contohnya sekarang ni saya guna dalam crude oil punya indikator ya. So anda akan scroll down dalam setting, anda cari sahaja setting nombor 8 ya, regression channel. Ini filter. Kalau nak tunjukkan regression channel tadi, setting 6. Tengok, anda kena baca, buka indicator panel ni, setting panel, scroll down, cari perkataan regression channel dan show regression channel dan check. So bila anda buat tu, alright, indikator akan tunjukkan regression channel secara automatik, dan dia akan update secara automatik bila ada candle baru. Okay, so contohnya sekarang ni kita setkan regression period dia tadi bersamaan dengan 6 jam dalam time frame 1 minit. Okay, kalau dalam kurungan ni, dalam bracket ni ada tulis 1 minit, bermaksud main chart 1 minit, dan kita kena pilih regression period
regression period selama 6 jam. Ada option lah 6 jam, 4 jam, 2 jam. Sebab kita dalam 1 minit, so kita tak perlu panjang sangat sebab nanti kita akan jadi less sensitive. Lagi satu anda kena ingat, regression period yang panjang akan menyebabkan sensitivity untuk dia detect trend perubahan trend akan berkurangan. Sebab apa? Dia banyak candle nak kena calculate. So kalau candle yang sebelum-belum tu adalah trendingnya arah berlainan, so sebarang trend perubahan pada candle yang terakhir dia akan lambat detect. Tapi kalau regression period terlalu pendek, dia akan jadi terlalu sensitif. Bermaksud market zigzag pun dia follow, yang tak trending pun dia follow. Okay, so kita kena cari satu jangka masa regression period yang bersesuaian. So seperti yang saya dah buat dalam option ni, yang pada saya agak yang bersesuaian lah, yang boleh memberikan winning rate 70, 65, 70, 75%. Okay, so anda kena try which one suit the best. Tapi option yang ada di sini untuk time frame 5 minit dan 1 minit, kesemuanya bagi high winning rate lah. Untuk definisi saya, high winning rate adalah anything above, anything between 65 to 80%. Okay. So dalam contoh ni saya pilih 6 jam 1 minit. Sebab apa? Chart saya dalam 1 minit dan jangka masa regression period yang saya nak pakai adalah 6 jam. Okay. So kalau 6 jam bermaksud, anda boleh nampak dia dah lukiskan kita regression channel period secara automatik. So kalau anda nak try calculate berapa regression period dia, cuba boleh check dekat sini. Gunakan tool date range ni. Dia panggil date range, okay? Dan tarik daripada last candle sampailah penghujung regression channel tadi tu. Anda boleh dapat lebih kurang 5 jam 59 minit lah, lebih kurang 6 jam. Okay. So dalam 6 jam ni apa yang dia bagi tahu adalah terdapatnya pergerakan dalam price di dalam regression channel ni. Okay, dan regression price ni dia membentuk satu path ataupun passage untuk laluan candle. Tapi kita tahu pada penghujung laluan ni kita boleh nampak tak candle ni dah concentrate dekat kawasan line merah, line hijau. Dan lagi satu anda nak tengok, kalau anda pakai MTech system, regression channel line ni dia akan calculate automatic yang mana region demand, yang mana region supply. Okay, demand supply ni maksudnya kawasan yang resistant dan support lah. So anda boleh tengok bahagian atas regression channel ni dia akan always jadi kawasan tempat demand, maksudnya tempat resistant. Manakala yang bawah ni dia akan always jadi tempat support ataupun supply demand lah. Sorry, yang kat atas ni saya salah sebut tadi. Yang atas ni adalah kawasan resistant ataupun supply. Supply maksudnya tempat orang nak dump ataupun orang nak menjual. Okay, resistant lah dengan kata lain. Yang dekat bawah ni tempat orang nak demand, tempatnya orang yang nak buat collection, orang yang nak beli. Nak beli dengan rebounds. Ataupun ni atas ni nak jual untuk rejection. Okay, so sangat mudah. So, bila kita dah tahu penggunaan regression channel ni, so macam mana dia nak bantu kita punya trading? So, secara idealnya, kalau kita tengok candlestick action di dalam channel ni, cara trade dia kalau kita trade manual cara yang paling senang adalah bila kita nampak price bergerak ke arah apa channel line, kita fokus kepada sell. Sebab apa? Kita tahu dia akan ada tendensi untuk reject. Sebab dia dah buat swing high, dia nak buat correction kan. So dia akan naik lagi. Okay, naik lagi, dan jika dia tak break out betul-betul daripada channel line dan dia reject, lepas tu dia buat correction. Okay, sama juga kalau, so apa yang kita anggapan ni, kita punya assumption yang basic adalah kita sell dekat bahagian upper channel line. Okay, dan bila price melantun kepada lower channel line dan dia naik semula, dan kita buy. Okay, itu adalah assumption yang paling basic. Okay, dengan keadaan di mana price action masih lagi orang kata apa, limited, terhad ke dalam pergerakan antara di dalam regression channel. Tapi bagaimanakah jika price break the channel? Okay, contohnya kat atas tadi kita dah sampai atas, kita dah fikir nak sell. Tapi what if kalau market kata dia break the upper channel line dengan higher high, higher low, close above the upper channel, dan dia ada breakup. Dan jika pada itu anda tidak bolehlah sell, anda kena buy. Okey, tapi kena ada confluence, kena ada confirmation, price action, volume. Okey, dan pelbagai-bagai lagi yang kita boleh fikirkan.
So sama juga dengan market yang bila dia lantun ya, contohnya dia dah masuk dalam channel, lepas tu dia dah lantun dekat sini, lepas tu dia naik, lepas tu dia kat sini. Kat sini kita nak buy kan, tapi masalahnya dia break the channel dan dia buat lower low, dan maksudnya dia instead of buy kita sell dekat sini. Sebab apa? Market tu dah pecah dia punya trend line. Alright, trend line, lower trend line. Dia panggil apa? Lower channel line dia dah break, dah broken. So, indication of change of direction. Okay? So, dia akan jatuh dan kita bolehlah sell. Betul tak? So, benda ni semua secara manual trading kita menggunakan technical analysis skill, kita boleh fikir, kita boleh proses dalam kepala. Alright? Bila sampai channel, upper channel, kita sell, lower channel kita buy. Tapi kalau sampai lower channel, buy tak boleh. Ada broken line, kita sell. Sama juga dekat atas, bila price action sampai dekat upper channel line, dia tak boleh reject, tapi dia nak breakout dan kita buy. Okay, so benda tu semua adalah SOP. Itu adalah rule. So apa yang saya buat adalah kita convert ni kepada algorithm, dan algorithm akan generate signal ikut keadaan market structure. So bermaksud MTech Analytics punya signal akan masukkan regression, akan masuk ataupun akan consider market structure. Originally dia memang dah ikut market structure, iaitu pivot line. Pivot line ni adalah pivot flat line, resistance line, support line, right? Resistance line, support line. Itu memang core algorithm MTech Analytics. Sekarang saya dah upgrade dan kemas kini algorithm tu supaya masukkan market structure in terms of dynamic support dan dynamic resistance. So regression channel ni juga dipanggil sebagai dynamic market structure. Kenapa panggil dynamic market structure? Sebab lepas ni saya akan tunjukkan kenapa dipanggil dynamic market structure. Sebab market structure tu dia berubah ikut price action. Tetapi support dan resistance dia bukan dynamic structure. Dia adalah fixed structure. Contohnya kalau anda ada support dekat sini, support ni akan kekal lah sampai sehinggalah satu price action yang break the support. Dan support tu mungkin jadi resistant. Itu adalah perubahan antara contohnya support become resistant. Tetapi support dia tetap pada satu paras yang sama. So that's why dipanggil constant ataupun fixed structure. Tetapi trend line, downtrend line, regression channel itu adalah dynamic market structure. Sebab apa? Nilai price harga yang membentuk regression channel ni berubah-ubah ikut trend. Ikut market structure lah dia membentuk market structure. Dynamic market structure dan fixed market structure. So anda kena faham beza. Market structure bukanlah setakat support and resistance, okay? It's more than that. Contohnya dynamic support seperti moving average. Moving average boleh dijadikan sebagai dynamic support sebab dia follow harga. Sama juga dengan regression line, dia follow harga. Sebab apa? Regression line tadi dia akan tengok harga di dalam regression period tadi kan, dia akan tengok apa-apa high, dan ini akan mendefinekan, akan menakrifkan the size of regression channel. Okay, so bila saya kata tadi dynamic market structure, bermaksud apabila price baru masuk, regression channel ni dia akan ubah dia punya angle. Maksudnya dia akan rotate lah, dia akan jadi macam ni, dia akan berubah. Dia akan, bila market downtrend, dia akan jadi automatically downtrend. Okay, so dia akan berubah ikut market. Alright, so anda dah faham apa itu regression channel? So sekarang saya nak tunjukkan satu orang kata apa, satu diagram lah yang saya dah buat, okay, untuk anda senang faham. Ini saya nak rumuskan. Tadi saya cerita dan tunjuk, saya lukiskan. So sekarang saya dah lukis yang baru, yang saya dah siap-siap lukiskan untuk refinekan anda punya understanding. Okay, so seperti yang saya cakap tadi, regression channel line ni, okay, dia kata dia boleh, macam mana saya nak cakap, dia kata dia boleh tunjukkan arah trend. Betul tak? Sebab apa? Dia ikut price action dalam untuk candle yang di dalam regression period tadi. Contoh tadi 240 bar kan, 246 jam tadi. So algorithm akan tengok dalam jangka masa 240 bar tadi ataupun 6 jam, apakah trend yang terdapat. So kalau dia bagi regression channel tu sloping up. Sloping up maksudnya kecerunan dia menaik daripada bawah ke kanan menaik. So bila keadaan itu berlaku, kita panggil dia lah regression channel sloping up. Regression channel sloping up maksudnya kecerunan dia menaik. Bermaksud bullish lah.
Okay, so dia bermaksud bullish. So bila dia bermaksud bullish, apa yang kita boleh faham? Maksudnya price membuat pergerakan higher high, higher low, dan terdapatnya mungkin impulsive movement kan. So apa yang saya nak terang kat sini, macam saya cakap tadi, bahagian regression channel ni terdapatnya ada demand dengan supply. Alright. So bila kita aktifkan regression channel filter, ya, dalam algoritma MT Analytics kita boleh dapatkan signal tanpa filter dan dengan filter. So dengan sekiranya anda aktifkan regression channel filter, okay, which is sekarang mandatory lah untuk 1 minute ataupun 2 minute time frame. Sebab apa? Kita nak kurangkan signal. Okay, lagi satu filter ni tujuannya adalah untuk mengurangkan signal. Sebab kita tak nak terlalu banyak sangat signal, sebab dia akan jadi choppy. Okay, kita nak signal yang follow the trend. So apa yang saya buat lah, kita boleh aktifkan regression channel. So bila algoritma detect market structure sedang membuat sloping up, tengah membuat trending up, so algo akan fokus buy. Algo akan fokus buy. Seperti yang dalam keadaan ni, bila market sloping up, saya tulis sini, sekiranya regression channel filter diaktifkan di dalam setting panel, ya, di dalam setting panel, saya ulang, anda kena buka dalam setting panel, dan pada ketika itu menunjukkan RC tersebut, regression channel adalah sloping up. So buy signal akan muncul pada regression channel lines pada garisan hijau saja. Maksudnya dia akan keluar buy di dalam kawasan yang berwarna line hijau lah. Bukan exactly dekat pada line hijau, tetapi di dalam antara mid line dengan lower line. Ini yang tengah ni kita panggil middle line, yang bawah ni kita panggil lower line. So middle line, lower line, so buy akan keluar dekat situ saja. Okay, sebab apa? Kita nak make sure kita hanya pilih signal ataupun kita dapat signal daripada market tengah buat dip, lepas tu buy on the major direction, which is uptrend. Alright. Dan sekiranya regression, lepas tu saya tambah lagi, sekiranya regression channel filter diaktifkan dan sloping dia up, sell signal tidak akan muncul. Okay, ini benda yang anda kena faham untuk pengguna yang telah lama pakai sistem saya. Lepas ni kalau anda pakai regression channel, kalau market ni tengah uptrend, anda tak akan dapat signal sell. Sebab apa? Dia akan fokus buy. So maksudnya dekat kawasan merah ni, dia tak akan keluar sell dan juga tak akan keluar buy. Buy akan keluar pada bahagian yang hijau ni saja, supaya kita masuk pada ketika lower price dan ketika market tengah uptrend. So buy dip, sell high. Okay, kita nak long. Alright. Tetapi ada keadaan di mana sell akan berlaku, iaitu apabila price action break the lower channel line. Okay. Ini yang algo ni dia ada kelebihan sedikit. Dia dah boleh fikir, dia boleh detect. Walaupun kita cakap tadi bila market tengah buat sloping up, regression channel sloping up uptrend, dan buy hanya akan keluar di dalam kawasan hijau ni, ya. Tetapi jika price action dah break dia punya lower trend line, dia boleh initiate sell. Okay. Right. Kat atas ni memang dia tak akan keluar sell. Sebab apa? Market tengah momentum up. Tapi dalam keadaan jika momentum telah lemah, terdapatnya potential reversal dan channel dia broken, lower line broken, then sell akan activated. Maksudnya anda akan dapat signal sell. Okay. Ini untuk yang mana market tengah trending up lah, regression channel dia tengah sloping up. Dan sebaliknya, ya, jika market tengah sloping down, sloping down, ya. Ni sloping up. Now sekarang kita nak tengok sloping down pula. So just terbalikkan saja. Right. So sekarang ni market tengah bearish pula, ya. Bila market tengah bearish, algo akan buat regression line tadi, dia akan tunjukkan bahawa terdapatnya pergerakan yang sloping down, regression sloping down. Tetapi bahagian resistance dan bahagian support ni masih sama. Color, dia color merah dan color hijau ni masih sama. Cuma sekarang algo, apa yang algo buat? Algo akan cakap, sekiranya regression channel filter diaktifkan dan regression channel tersebut sloping down, menurun, ya, buy signal tidak akan muncul kerana buy signal tersebut tidak kuat, kerana overall momentum masih downtrend, bearish. So apa yang algo buat? So algo akan munculkan sell signal saja pada regression line yang berwarna merah. So signal akan keluar pada line warna merah. Antara ni lah, antara range antara middle line dengan upper channel line, supaya bila market jatuh, when dia pull up dan dia jatuh lagi untuk meneruskan kejatuhan, kita boleh dapat sell kat situ. So kita akan always sell following the direction of the downtrend. Okay. Boleh tak buy keluar?
Boleh. Sekiranya algo dapat detect terdapatnya broken downtrend line, iaitu apa channel trend line ni broken. Sebab apa? Sepatutnya dia reject kan. Contoh macam ini, dia sampai kat apa channel line ni, dia reject dan dia jatuh. Dia keluar sell. Tapi sekiranya dia tak jatuh dan dia break higher high, dia buat breakout structure, dan algorithm akan kata, okay, di sini ada buy. So kita bolehlah dapat buy ketika market reversal. Itu the idea, okay? Itu yang saya programkan di dalam indicator ni. Right? Buy signal hanya akan muncul pada RC line paling atas sekali, yakni apabila RC telah pecah broken channel. Okay? So anda pausekan video ni dan cuba fahamkan diagram ni. Right. Okay. Itu saja berkenaan dengan fundamental teori, kenapa kita pakai, bagaimana kita nak membantu. So dengan kata lain, kita nak trade menggunakan signal yang ikut follow the market structure, dynamic market structure. Okay. So sekarang saya nak demo. First saya nak demokan bagaimana indikator ni macam nak keluarkan dia. First kali nak keluarkan regression channel ni, anda pergi tadilah setting nombor 6 tadi. Just klik saja show regression channel dan pilih regression period. Lepas tu dia akan keluarlah line dalam ni. So selepas tu, jika untuk aktifkan technical filter, contohnya dalam time frame 5 minit, anda boleh aktifkan regression channel ni dan pilih soft saja, jangan pilih hard, right? Okay, pilih ni anda aktifkan dia punya filter dalam time frame 5 minit dan ke atas. Filter ni kena apply manual, maksudnya anda kena pilih check kat sini. Tapi kalau time frame 2 minit, 1 minit, dia memang dah mandatory. Okay, dia dah built in hard coded, memang kena pakai RC channel. Okay, so kita dah dapat. So sekarang saya nak demokan bagaimana pergerakan channel ini. So sekarang saya dalam replay mode ya. Saya dalam replay mode. So saya ambil lah satu fasa di mana terdapatnya flat channel line. Tetapi disebabkan saya pilih 6 jam ni tadi ya, so dia akan tarik sampai 240 bar ke belakang. So secara totalnya market tengah uptrend lah, tetapi pada penghujung saja, penghujung ni market dah start sideways. Tapi pada permulaan dan 1/3 hingga 2/3 pergerakan dia adalah uptrend. Sebab itulah saya cakap tadi, makin lama makin panjang regression period, price yang ke belakang ni dia akan mempengaruhi pergerakan yang dekat sini. Bermaksud, kalau market ni dah flat, regression channel masih lagi memberikan uptrend punya angle, kecerunan uptrend. Sebab apa? 2/3 daripada candle sebelum tu, yang lepas-lepas tu masih lagi uptrend. So yang last ni dia belum totally impact untuk menunjukkan dia dah jadi flat. Kalau ikutkan, kalau saya ubah katalah saya ubah channel range ni daripada 6 jam kepada 2 jam, apa jadi? 6 jam kepada 2 jam. Anda nampak? Maksudnya regression channel filter ni dia akan jadi pendek. So bila dia akan jadi pendek, dia lebih sensitif terhadap perubahan harga yang terbaru. Okey. Ini yang ni 6 jam. Lepas ni dia akan short jadi 2 jam. So dia akan dapat sehingga paras ni saja. Okey, nampak ya? Nampak paras ni. So bila dia kira 2 jam saja, dia nampak dah trend line tu dah macam flat. Dia tak kecurangan dia tak macam tadi ya. Tak macam ni, kecurangan dia tadi tak macam ni. Sekarang bila kita tukar 2 jam, dia dah jadi macam almost flat. Alright, itulah saya cakap tadi, panjang regression period tadi tu sangat mempengaruhi bacaan trend oleh regression channel. Alright, so kita dengan kata lain, kalau terlalu pendek sangat, dia akan jadi terlalu sensitif. Kalau dia terlalu panjang sangat, dia akan jadi less sensitif. So saya ambil tengah-tengah 6 jam ataupun 12 jam lah. Okay. So sekarang daripada fasa ni kita akan cuba play the data dan kita akan tengok bagaimana market structure ni berubah daripada uptrend jadi flat, jadi downtrend dan dia jadi uptrend semula. Okay. Sekejap ya, saya kena ubah balik ni. So dalam 1 minit ya. So dalam 1 minit kita pilih 6 jam. Sekejap. Okay. Saya nak cuba pilih yang panjang sikit lah. 6 jam ni mungkin tak. Right. So kalau anda nak pilih 6 jam yang 1 minit, 6 jam 1 minit, bukan 6 jam 5 minit. Saya dah cakap tadi kan, kalau time frame kita 1 minute, kita kena pilih yang dalam bracket tu 1 minute. Okay, so 6 jam 1 minute, bukan 6 jam 5 minit. Kalau 6 jam 5 minit ni anda kena pakai dalam time frame 5 minit. So sekarang kita dalam time frame 1 minit, so kita kena pilih
6 hours 1 minute. Alright. So barulah dia akan capture the correct 6 hours di dalam time frame 1 minit. Okay, so kita akan play. Kita akan tengok bagaimana data yang baru masuk dekat sini candle baru masuk, bagaimana dia mempengaruhi pergerakan keseluruhan regression channel. So bila market masuk nampak tu, bila data baru masuk, tengok channel daripada kecerunan menaik, dia dah nak jadi flat. Kenapa nak jadi flat? Sebab apa? Price action yang paling latest dah menunjukkan pergerakan bearish. So sekarang di dalam proses reversal lah, ataupun dia mungkin tengah jadi correction sikit, ataupun lepas tu dia akan boleh naik semula. Itulah yang dipanggil dynamic regression line ataupun dynamic market structure. Okay, sebab dia akan follow the structure of the market. Kalau market structure tu membuat pergerakan high high low, bermaksud channel ni tadi walaupun dia akan bergerak macam ni, dia bergerak macam ni, dia bergerak, tapi keseluruhan pergerakan tu masih lagi uptrend. Okay, so dah nampak lah, ini yang dipanggil dynamic market structure. So dia akan naik. Bila price makin buat high low, angle dia punya slope dia makin tinggi lah. Alright. Bila price membuat correction, deeper correction, so channel tu akan jadi flatten. Okay, tengok macam ni, nampak dia nak pick up balik, dia dah jadi makin lama makin cerun. Okay, so di sinilah yang saya nak, orang kata apa, nak tunjukkan bagaimana algo akan membagi signal. Okay, bagi signal buy atau sell apabila regression channel lain ni berubah ikut dia punya kecerunan, supaya kita sentiasa buy di bawah dan sell di atas. Okay, nanti kita akan tunjukkan. Okay, baiklah, saya nak tunjukkan sekarang bagaimana signal terhasil di dalam regression channel. Sebelum ni saya dah tunjukkan macam mana signal dihasilkan mengikut keadaan di mana price action pada masa tu berada di kawasan line hijau ataupun line merah. Okay, so sekarang ni kita tengok market sekarang tengah buat regression channel up. Betul tak? Channel up kenapa? Sebab apa? Dia buat tengah menaik lah. Ni sangat senang je. Okay, so kita akan tengok, kalau kita replay button ni, kita tengok data yang baru, bagaimanakah signal signal dalam 1 minit punya time frame ni terhasil. Adakah dihasil di kawasan merah ataupun kawasan hijau? Seperti kita dah tahu tadi, dia akan terhasil di kawasan hijau, betul tak? So sama juga yang ni, yang anda nampak buy signal ni semua terhasil di dalam region yang bawah, bahagian-bahagian yang lain warna hijau, bermaksud di kawasan yang bahagiannya sepatutnya jadi support ataupun dynamic support lah. Sebab apa? Dia trend line kan, support trend line. Okay, so kita tengok, tapi kita dapati bahawa sedikit lah market dah buat sideway, tapi sideway lah berbanding dengan previous action market jadi sideway sedikit. Sebab apa? Dia dah naik, betul, dia jadi sideway, tapi dia still regression channel masih lagi menunjukkan kenaikan. Sebab apa? 2/3 daripada channel line ni, yang menghasilkan channel line ni, candle dia adalah masih lagi uptrend. Sebab tu saya cakap tadi, panjang pendek period regression ni mempengaruhi trend. Alright, so yang mana yang senang? So anda boleh tengok dalam drop down list, anda boleh pilih. Tapi pada saya, mana-mana nilai yang dalam drop down list tu boleh dikatakan consistent lah dia punya winning rate. Okay, pada saya anda boleh pilih sendiri. Alright, tapi kalau saya suka sama ada 1 hari ataupun 0.5. Okay, untuk crude oil ni saya letak dalam 6 jam atau 12 jam lah. Sebab crude oil kan 23 jam dia trade kan. So kalau FCPO, dia ikut hari yang kita trade tu, daripada pagi 10.30 sampai pukul 6. So dia punya period dia, walaupun saya kata tulis itu mungkin half day, actually dia bukanlah 12 jam. It's actually half day of the trading hours. Okay, so harap anda boleh faham. Kalau tak faham, nanti anda boleh message saya lah. Okay, alright, so kita nak tengok macam mana signal yang baru terjadi. Okay, anda kena fikir, bila signal terbaru terjadi, dia akan fokus pada channel line data yang terkini saja, yang terakhir saja ni. Okay, untuk pengetahuan anda, setiap line ni, line merah, line hijau ni, dia ada data point dia sendiri. Dia ada harga dia di sini. Kalau anda tengok harga dia kat sini 81, harga kat sini 81.21, harga yang bawahnya 81.12, 81.06, 81, lepas tu 80.9, lepas tu 80.8. Okay, so setiap channel line ni, kita nampak macam ada channel line, tapi setiap line tu dia ada value dia masing-masing, ada harga je. Okay, so daripada situlah kita buat relatif, sama ada kita nak letakkan signal buy dekat mana, kita nak check buy tu berada dekat mana. So katalah saya play data yang baru Okay, anda nampak sekarang
price action sekarang dia sudah terkeluar daripada channel line. Alright. So kita nak tengok sama ada bila dia terkeluar ni boleh ada sell signal tak yang boleh generate. Okay, tengok apa dia tak pick up signal. Okay, nampak dia pick up buy semula. Sebab apa? Dia mungkin nak pick up sell sebab break, tapi break tu tak jauh. Dia pick up balik semula sebab apa? Bila data baru masuk ni, candlenya tak support untuk menunjukkan kejatuhan yang lebih tinggi. Sebab tu sell tak keluar. Saya ingat nak keluar sell ni tadi. Dia akan keluar sell jika market dia dapat momentum ke bawah. Dia akan keluar sell kat sini. So kita boleh dapat profit dekat sini. Tapi sebaliknya buy yang keluar. Sebab apa? As the candle new, setelah candle new masuk, signal channel, regression channel line ni pun berubah juga. Dan dapati bahawa terdapatnya bullish reversal. Alright, kalau anda tengok balik diagram dia tadi, bila terdapatnya bullish movement dekat lower channel line, apa dia buat? Dia letak buy kat atas tu. Alright. Okay, so ni sama jugalah. Algo pun fikir benda yang sama. Dia bagi buy kat sini. So kalau kita proceed to play, bolehlah dapat sedikit berapa tick tu dekat situ. Kita ukur dulu. Daripada buy sini, katalah lepas buy signal keluar, saya ambil lah open at next candle katakan. Alright. Lepas tu ada lagi signal buy. Lepas tu dia boleh dapat terus 23 ticks. Okay, ini crude oil lah. Okay, kalau anda FCPO pun sama. So jangan risau sama ada FCPO ke soybean ke natural gas ke crude oil ke, tak, sama je. Konsep dia tetap sama. We talking about price action, not talking about the price scale ke apa. So kita ada movement di sini. Alright, so kita tengok lagi yang candle kata apa? Movement yang berikutnya. So ini valid So seperti yang sama terangkan tadi, selagi market punya pricing sloping up selagi regression channel sloping up, buy signal jika price action berada di dalam kawasan garisan hijau dan terdapatnya setup kena wujud dulu. Line hijau tu adalah secondary condition. Okay, terdapatnya setup dan dia akan bagi buy. Okay, so berbanding dengan algoritma dulu, so kita mungkin kurang sikit dapat sell di kawasan ni lah. Sebab apa, kalau kita letak sell kat sini, nanti dia market reverse, kita dah kena libas. Okay, so improvement ni adalah sangat penting. Sebab tu saya upload improvement pada indikator ya. So minta maaf lah kalau selalu dapat improvement, sebab benda ni adalah berdasarkan market. Alright. Okay, saya nak try to get the best of the market structure punya interaction dengan algo ni. Alright. Kadang-kadang saya pun ambil input daripada user juga. Okay, so kita sama-sama cuba membantulah. Alright, so kita mulakan pergerakan. Kita sambung pergerakan. Okay. So kalau anda stay position anda daripada bawah ni tadi, ataupun baru masuk kat sini, so still at least anda masih sudah gain profit ya. Okay. So bila market dah masuk region region resistant ni warna merah, aggregation line warna merah. Ni regression line warna hijau, ni regression line warna merah. So anda tengok tiada buy akan hasil di sini. Buy hanya akan terhasil di bahagian sini ketika price action break the upper channel line. Apa ni? Yang atas ni upper channel line, yang tengah ni middle channel line, yang bawah ni lower channel line. Yang tengah-tengah tu just division line saja. Okay. So kita tengok. Nampak tu dia keluar buy sebab ada position, ada dia support, dia detect support, tapi kebetulan price action pun berada dalam kawasan garisan hijau. Right. Katakanlah dia fail. Lepas ni. Tak apa, itu adalah market, right? Setup tak jadi, so dia kena stop loss, kita cut. Alright. So kita still proceed. Okay, nampak? Walaupun dia turun sekejap tadi, betul dia naik semula dan kembali kepada resistance. So anda boleh nampak bagaimana algoritma menggunakan market structure yang dibantu oleh regression line untuk membuat filtering signal. Bayangkan kalau kita tak ada signal ni, kemungkinan besar kita boleh dapat sell dekat sini. Kita potensi dapat sell dekat sini ataupun even dapat sell low dekat sini. Alright, sebab apa? Tak pakai filter. Now bila kita pakai filter, especially dalam 1M chart, sebab banyak sangat signal, dia lebih rancak dia punya pergerakan dia. So kita kena ada mekanisme untuk filter signal supaya dia tak bagi kita buy sell. Alright. Signal yang buy sell ni yang sangat complicated. Susah kita nak dapatkan bias. Now sekarang dalam 1 minute time frame kita boleh dapat bias, iaitu dengan bantuan filter
daripada regression channel. Sebab selagi regression channel pointing sloping up dan price action berada di lower support line, ni semua support line warna hijau ni, dan kita fokus ke dekat buy signal masa tu. Okay, saya nak tunjuk nanti lepas ni macam mana dia berubah jadi sloping down pula. Kita boleh nampak. Okay, kita proceed lagi. Okay, adakah dapat sell? Okay, yang terbaiknya kalau dapat sell dekat sini lah. Sebab apa? Sekarang price action sudah sampai ke kawasan resistance. Right. Tapi macam saya cakap tadi, kita tak nak fokus sell. Kita nak fokus buy. So, walaupun memang ada opportunity untuk sell, sebabkan kita pakai filter ni, algo akan prioritize buy signal saja. So, sell yang kat sini adalah orang kata untuk scalping sajalah. Kalau anda tak on filter, mungkin dapat sell kat sini. Tapi macam itulah saya cakap. You nak buy, sell, it's just terlalu complicated. So, better kita fokus one direction to trade. Okay. So, kenapa sell tak keluar dekat sini? Sebab saya cakap tadi dia filter. Dan macam mana kalau sell keluar? Sell keluar bila kalau line ni dia dah break warna hijau ni tadi, baru keluar sell. Alright. So, adakah dia akan sampai ke situ? Saya pun tak tahu. Kita kena play. Kita kena play the data. Alright. Okay, nampaknya tak ada signal So, tak ada signal. Sebab apa? Buy tak ada signal sebab kat sini dia masih lagi ada candle merah. Dia adalah rule-rule tertentu. Kadang-kadang anda memang mata kasar, anda nampak, kenapa tak ada buy kat sini? Tapi pada algo, ada certain rule yang tak meet. Yang ni meet. Okay. Okay, ini dinamakan opportunity loss. Kenapa pakai opportunity loss? Sebab apa? Kenapa kita tak boleh buy kat sini? Kenapa algo tak keluar buy kat sini? Sebab support structure dekat sini dah terkeluar daripada range support lower channel line. Nampak tak? Kalau anda boleh fokus, saya boleh zoom, anda boleh nampak tak? Price action yang dekat sini berada di above middle line. So, anything above middle line dah kira supply zone ataupun resistance zone. Anything below middle line dipanggil support. Okay. Right. Yang ni tadi kenapa tak keluar? Sebab apa? Dia nampak tak? Dia dah macam tak stable dekat sini. Sebab apa? Kadang-kadang pada saya dia akan more tendency untuk jatuh. Alright? Sebab apa? Dia mungkin correction daripada yang ni. Lepas tu dia sambung balik jatuh. Tapi dia tak berlaku. Tapi tak apalah. Pada kita ini dipanggil opportunity loss. Bukan position loss. Sebab kita dah, kalau buy right, kita dah profit di sini. Kita dah profit di sini. Kita sudah profit di sini. Yang ni tak dapat, tak apalah. Okay, kita tak boleh nak squeeze the single drop of juice daripada market. Kita dapat a piece of it. Remember? Okay, saya kadang-kadang ada yang user kata nak signal sini, right? Ideally memanglah boleh. Saya pun nak macam tu kan. Kalau boleh saya nak buy sini, buy kat pucuk. Alright, but the market is not our friend. You cannot squeeze the juice, every single thing daripada market untuk to be you punya profitable. No, kalau gitu senang kita akan trade. Tapi kita nak hanya small pieces of the market untuk dapatkan profit. Dah dapat ni cukup sudah. Yang lain tak dapat, is okay. Sebab kalau ikutkan algoritma ni tetap sama je. Kalau dapat detect sini, sini tak dapat detect sebab pertama kali macam saya cakap tadi, price action sudah berada di dalam kawasan resistance zone. Yang ni sebab apa? Tak ada stability, tak ada bentukan support. Dia nak naik tapi dia dah mengganggu, dia dah campur aduk dengan kawasan resistance. So dia tak keluar buy. Alright? So saya harap faham kenapa signal jadi, signal ada tak ada. Kalau nak ikutkan, signal ni semua algonya sama. Algo yang mencari setiap entry adalah sama pada setiap candle. Tapi kadang-kadang kita tak dapat signal pada masa tu sebabkan rule tak meet. Kalau anda nak tahu, rule dia fix tetapi candle action ni price dia ada banyak. Okay. Okay, so kita tak ada entry di sini. So tak apa, kita proceed. Alright, so kita tengok. Market sekarang lebih kurang dah macam nak flat, tapi tengok macam ada kuat lagi. Okay, so macam saya kata tadi lah, nampak market tengah sloping up ni tapi tak ada signal. Tak ada signal buy. Alright, sebab apa? Market sekarang sudah sampai pada resistance zone di dalam channel line. Okay, kalau anda tak pakai filter, ya, katakanlah anda tak pakai filter, jom kita try matikan filter. Oh maaf, tak boleh. Dalam 1M memang tak boleh matikan filter sebab filter is already mandatory. Okay, tak apa. Kita fokus buy saja ketika regression channel sloping up. Okay, kita tengok.
Nampak tak? Kita masih lagi kehilangan opportunity untuk masuk buy. Sebab apa? Sebab kesemua reversal berlaku pada bahagian resistor dalam channel line. Tapi kalau anda hold position daripada bawah ni tadi, kemungkinan besar dah banyak lah. Tapi pada saya tak mungkin kita nak hold. Sebab apa? Nampak tak retracement ni? So tak logik. Okay. So kita proceed saja. Okay, now sekarang price dah slow-slow masuk dalam kawasan zone zone support semula ya. Kat sini zone support, now dia dah kembali. Okay. So kita akan tengok, nampak tak buy dah muncul. Buy sudah muncul semula. Sebab apa? Dia dah masuk semula dalam kawasan hijau ni kan, kawasan lain hijau. Alright. So adakah dia akan kembali naik atas? Kita tengok. Okay, dia kembali naik atas ya. Anda boleh nampak. Buy ni tadi, ni kawasan dia, betul dia ada macam rejection kat sini dan terus naik ya. Saya tak tahu yang ni mungkin tak sama ada kena stop loss tu, bergantunglah anda punya money management. Tapi kalau ikutkan ni macam sikit je. Alright. Alright. Okay, lepas tu kita tengok semula. Okay, sekarang dia makin naik ya. Bila dah masuk semula region warna merah, so memang tak ada signal buy. Alright. So pada saya okay. Kenapa? Sebab momentum sekarang tengah uptrend. Kalau anda masuk sell, yes, sometimes you boleh buat duit. Contohnya macam ni ya, you masuk sell ketika momentum kuat. Sebab apa? Market tengah retrace. Dia tengah buat swing retracement. Alright. Okay. So untuk saya mengatakan bahawa sini ada sell, boleh. Tapi kita tengok ini mungkin yang ni jadi, tapi yang lain mungkin sell ni nampak sikit je swing. Alright. So kita kalau boleh nak fokus one direction. Tapi insyaAllah mungkin akan ada improvement lagi. Mungkin saya akan boleh relax kan. So contohnya bila market kat sini buat sell juga ke kan, contohnya. Alright. Tapi sekarang saya nak fokus untuk one direction trade, sekiranya momentum satu direction lah. Of course lah, momentum memang sentiasa satu direction saja kan. So tak apa. Okay. So kita tengok, kita ada satu buy saja kat sini. So kalau anda tengok kan, daripada awal ni tadi, menggunakan kaedah filter ni, dia memang bagi kita position ketika market tengah sedang buat permulaan trend, rebound ataupun buy on dip. Pada di tengah-tengah tu dia mungkin untuk position ni mungkin tak dapat detail sangat lah. Tapi kalau kita tengok yang lain mungkin ada. Alright. Tapi yang penting saya nak beritahu, the key concept dekat sini adalah di mana buy akan keluar di kawasan yang hijau, sell akan keluar di kawasan yang merah. Okay. Buat masa ni kita tak dapat lagi sell sebab apa? Market tengah memang sloping up. Regression China tengah sloping up. Saya nak tunggu. Okay. Nampak dia keluar buy lagi kat sini, lepas tu dia naik. Right. So kalau anda menggunakan teknik ni lah, contohnya kan, anda dapat buy, anda standby buy Q kat sini. Bila buy keluar masukkan buy Q dan ataupun buy stop saja, dah boleh naik, dah boleh dapat. Okay, nampak dia dah break lagi daripada buy sini. So another signal dekat pada sini, nampak. Alright. So kita tengok lagi. Ni dah makin tinggi dah ni. Alright. Saya nak tunggu dia jatuh buat down slope pula. Saya nak tunggu dia buat down swing. Macam lambat lagi ni. Nampak dia keluar buy lagi. Walaupun kalau tak ada filter, buy right sini boleh dapat sell. Tapi saya untuk algo ni saya prevent dia bagi sell. Sebab kita nak fokus buy. Sebab apa? Regression channel pun sloping up. Tapi saya nak tunggu dia fail ni. Saya nak tunggu bila dia break. Sebab bila dia break lower channel line ni, akan start sell. Alright. Kat situlah algo ni menarik. Sebab apa? Bila dah terkeluar daripada channel, dan dia boleh close sell. Walaupun regression channel sloping up, tapi kalau dia break channel tu, dia boleh sell. Cuma kat sini je dia tak boleh sell. Sebab apa? Ini hanyalah correction. Okay. Maybe akan datang lah. Macam saya kata tadi, next algorithm akan lagi better. Akan boleh capture dekat sini. Okay, nampak? Saya baru cakap tadi kan, buy tadi sebab dia rebound, lepas tu dah naik, lepas tu tak dapat banyak, lepas tu dia break. Bila dia break the channel, lower channel line, keluar sell. Right? Keluar sell. Dan adakah dia akan jatuh lagi? Tengok, yes, dia akan jatuh. Dia jatuh banyak. Yeah. So
Ini saya tak tunjukkan penggunaan algo sama entry point. Saya tak tunjukkan signal je. Signal ni signal direction. Yang penting signal direction dulu. Entry point tu macam-macam cara kita boleh buat. Order tak kena lah, buy order, buy Q limit tak kena, sell limit tak kena, sell Q stop yang kena. Okay, itu adalah secondary equation. First kali direction yang algo bagi. Okay, so kat sini valid sebab apa? Market dah pecah channel line ni channel line tengah up tapi price dah jatuh daripada channel line. So it's just standard lah. Macam kita belajar trend line kan, bila trend line up trend line, bila price action macam ni dia sloping up, market high low, dia jadi uptrend. Tapi bila dia break the uptrend line, dia dah kira consider reversal kan. Right, so kita tengok. So nampak ni, bila dia close sell lagi, bila market jatuh lagi, dia close sell lagi. Alright, so ni adalah sangat clear fenomena ini. Fenomena di mana market sedang membuat uptrend tapi tengah correction, dan dia pergi ke sideway. Lepas sideway dia jatuh dan terkeluar daripada channel, dan itu initiate new sell. Okay, direction dah change, tapi anda nampak channel masih lagi sloping up, tapi price action dah jatuh, dah terkeluar. Sebab apa? Sebab saya cakap tadi, regression channel ni saya ambil berapa panjang kan, 6 jam. So dia masih ada lagi saki-baki impact daripada bullish uptrend. Sebab itulah dia tak dapat pick up ni. Kalau anda ambil regression channel yang pendek, mungkin anda dapat pick up. Tapi problem kalau anda ambil yang terlalu pendek regression period, kemungkinan besar anda dapat sensitif sangat. So signal anda akan jadi terlalu banyak. Okay, so pada saya, kalau kita tengokkan trade ni, inilah sangat mudah trade dia. Pertama, kita dapat buy pada tempat-tempat yang strategik. So kita tak terlalu macam panic. Bila reversal je nak masuk, bila reversal je nak masuk buy, bila reversal je nak masuk sell. So kita nampak macam, kalau kita robot, okay lah, right? Kalau kita menggunakan sistem robot, dia boleh take any position sebab dia robot. Tapi kalau kita sebagai human buyers, kita tengok pakai confluences, market structure. Contoh, kita fokus buy bila market dekat kawasan green regression line, buy. Yang reversal kat tu kita tak ambil, biarkan je, right? But then bila market dah break trend line tadi, baru kita consider the opposite signal. Okay, alright. So buat masa ni, inilah yang saya nak tunjuk. So sekarang saya nak pause dulu video, saya nak cari market yang downtrend pula. Alright, okay, baiklah, kita sambung semula untuk situasi di mana kita ada regression channel line sedang keadaan dalam sloping down. Kalau anda masih ingat sloping down macam mana? Sloping down adalah bila dia menurun lah, pergerakannya menurun ya. Macam ni, bila regression channel sloping down, kita fokus sell saja dekat pucuk, kat pucuk lah, fokus sell kat pucuk, dan only consider buy sekiranya downtrend line tu break dan price move up. Okay, berbeza dengan situasi yang tadi ya. Tadi kita fokus buy dan fokus sell bila downtrend line break. Bila uptrend down break, kita fokus sell. Selagi regression channel line sloping up, kita fokus buy. Untuk yang ni pula, selagi regression channel line sloping down, kita fokus sell. Dan kita hanya fokus buy ketika dia break up. Okay, so kita tengok lagi contohnya. Okay, sekarang ni saya dah ada fasa di mana kita ada sloping down. Kita tengok. Nampak ya? Sekarang ni kita berada di region garisan hijau. So bermaksud kita tak ada sell, kita tak ada buy dekat sini, sebab kita nak fokus sell. Dan hanya sell akan keluar sekiranya price action berada dalam kawasan resistance. Okay, yang ni tadi tak ada. Kenapa? Sebab apa? Kat situ tadi masa perubahan kat sini dia masih lagi buy. Okay, bila market dah flatten out, dia dah jadi bearish. Anda kena ingat, algo akan tengok regression line pada yang keadaan yang sama dengan dia, bukan yang luar ni. Okay, right. So kita dalam keadaan kita tunggu moment, sedang tunggu keadaan di mana price action masuk ke kawasan resistance dan dia buat rejection daripada resistance, dan kita boleh fokus sell. Okay, sekarang sudah masuk di dalam kawasan resistance. Okay, yes. Bila masuk dalam kawasan resistance, bila ada terdapat rejection atau reversal, baru sell keluar. Sell dah keluar ya. So, sell keluar sebab pada masa ni regression line
pada candle tersebut menunjukkan bahawa price action berada dalam regression line yang merah. Alright. Bila berada dalam kawasan yang merah, so bila terdapatnya reversal dan di situlah keluar sell high. Okay. So kita tengok adakah dia boleh jatuh lebih bawah. Okay, nampak dia keluar lagi satu sell high. Sebab apa? Masih berada dalam kawasan resistance line. Sell lagi keluar. Okay. Okay, yang ni dia kembali lagi. Ini kalau kita dah sell kat sini tadi, kita mungkin dapat TP sikit lah. Kalau sell ni dah kira reverse lah. Alright. Yang ni fail lah untuk regression. Yang ni signal ni fail. Yang ni succeed sikit, tapi yang ni fail. Fail kita cut loss lah. Okay, nampak dia close sell lagi. Dia close sell kat sini sebab apa? Dia reject daripada upper channel line. Dia mungkin boleh keluar buy kalau dia break out kan. Macam kita tengok gambar ni tadi. Kalau kita tengok gambar yang ni, dia mungkin boleh break out. Kalau dia boleh keluar signal buy kalau dia break out. Tapi sekarang dia tak keluar daripada channel line. So dia tak break out, dia rebounds. Dia reject dan dia keluar signal sell. So nampak dah sudah jatuh ya, sudah jatuh. So kita boleh TP kat bawah ni. Hanya dia keluar sell lagi. Sebab apa? Kita berada dalam sell region. Dia jatuh lagi tak? Kalau tak jatuh, kita cut loss. Senang saja. Tapi dia sell lagi. Tapi of course lah, kita bukan nak trade ke semua signal. Kita cari yang high confluence. Alright. Okay tak? Dia jatuh ya. Ni dia jatuh. Ni dah boleh TP dah. Sebab dia jatuh lagi. Ya. So sell signal akan keluar pada ketika region dia berada dalam resistance channel line. Yang ni support channel line. Keluar lagi sell. Dan terus jatuh dan jatuh lah. Tapi sekarang dia dah masuk kawasan mana ni? Kawasan support. So sell tak keluar lah kat sini. Buy pun tak keluar. Sama macam tadi. Buy tak keluar. Kenapa? Sebab market tengah sloping down. So kita fokus sell. Kalau tak ada filter, yes, kemungkinan besar sini ada buy signal. Tapi dalam 1M tak boleh dapat lagi lah. Sebab apa? Saya dah mandatorykan filter ni. Sebab saya cakap tadi, kita tak nak buy sell, buy sell, buy sell. Alright? Kita tak nak trade macam tu. Kita nak trade one direction. Confluent one direction moment, one direction bias, one direction momentum. Yang ada opposite naik ni adalah just temporary pull up. Okay, dia close. Kenapa dia close sell? Sebab apa? Dia berada di kawasan region lah, resistance. Maaf saya ulang-ulang alik apa yang cakap sama. Sebab saya nak betul-betul tuan-puan semua faham bagaimana regression channel ini membantu dalam membuat filtering signal. Okay, nampak? Okay, ni is a good trade lah kalau siapa yang trade crude oil ni untuk yang macam ni kan. Right. Tapi nak saya cakap, memang akan ada yang fail lah. Yang ni semua berjaya kan, sebab dia jatuh. Yang ni tak berjaya. Tapi kan anda boleh tengok, nampak tak sell dia tu dekat kawasan midline. So kalau kawasan dekat midline ni pada saya tak kuat sangat lah, sebab dia kawasan neutral. Tapi bila sell tu keluar di kawasan yang atas, itu memang kawasan-kawasan yang strong resistant area lah kan. So saya nak tunjuk bila nak keluar buy. Dia keluar buy bila kat atas saja ya. Sebab dia break out the sloping down punya trend line. So katakanlah ada buy kat sini tadi kan. Nampak dah jatuh. Sebab apa? The whole momentum sekarang tengah negatif. Tengah bearish momentum. You nak pakai buy sini, kononnya nak reversal kat akar. Alright, nak tangkap pisau contohnya, you nak buy reversal. Sekali tak jadi, market terus jatuh. Alright? Ni tak jadi. So lepas tu lah kita fokus sell bila market momentum sell. Okay, saya nak tunggu bila dia naik semula supaya dia boleh break out buy. Boleh tak agaknya? Rasa nak sampai ni. Tak apa, kita tunggu. Lama pula tak ada signal ni. Sebab dia berada dalam kawasan buy kan. So, sorry, kawasan support. So, dia tak generate buy signal. Sell pun tak ada. Harap lepas ni ada sell lah. Okay, sekarang kita dah masuk kawasan sell. Kawasan candle dah masuk kawasan line merah ya. Okay, sudah baru ada satu sell. Okay, alright. Adakah dia akan jatuh? Ya, dia jatuh sikit. Tapi tak jatuh banyak tu kan. Mungkin nak ada lagi sell lagi. Sell lagi, okay, keluar sell dekat upper channel line. Sebab apa dia tak boleh break. Saya expect dia nak break supaya saya nak tunjuk signal buy boleh generate kat sini. Tapi price action tak boleh break lagi ya. Okay, makin jatuh. Ya, price makin jatuh. Alright.
Okay, keluar lagi sell sebab dia berada dalam kawasan resistance. Alright. Okay, sekarang tengok ada break tak? Dia nak break tak apa channel line? Oh, tak boleh break lagi. Keluar lagi satu sell. Jatuh, alright. Okay lah, pada saya okay lah. Ini dinamakan directional trading. Maksudnya you fokus pada satu direction. Directional bias trading. You fokus ikut direction of the market. Kenapa kita nak trade against the market? Keluar lagi sell. Dan makin jatuh. Ya. Makin jatuh lagi. Okay. Okay, ni kenapa dia tak keluar sell ni sebab dia tak dapat detect structure. Alright. Tapi dia dapat yang belum ni semua dah detect kan yang atas kan. So, sebab tu saya cakap tak semua dia boleh detect, tapi dia ada detect ke mana. Yang ni baru dia detect satu sell. Okay, saya nak tunjuk sell. Okay, saya nak tunggu dia jadi buy kat sini supaya dia break out the downtrend line. Okay, ni dah satu breakout tapi tak keluar signal lagi. Kita tunggu lepas ni ada. Sepatutnya ada dekat sini breakout ni tadi, tapi sebab dia sell kan, dia tak perlu close position. Tapi kalau nak ikutkan, kalau position ni tak ada, dia dah sepatutnya dah boleh keluar buy. Tapi tak apalah. Kita tunggu dia betul-betul breakout. Okay, now dia jadi sell semula. Tapi SN ni saya rasa dia akan fail. Sebab apa, kita dah dapat dah bullish momentum punya warning tu. Triangle warna hijau tu. Right. Okay, nampak tak? Okay, sekarang anda nampak line sekarang warna putih. Dah tak ada dah resistance, dah tak ada dah support. Kesemua regression channel line sudah berjadi warna putih. Ini bermaksud market dah start jadi sideways. Pada ketika ini, kalau boleh, kalau ada signal pun biarkan aja. Sebab apa, market dah masuk sideways. Kita tunggu bila dia trending semula, sama ada trending up ataupun trending down. Biarlah, walaupun ada sell macam ni kan, saya rasa biarkan aja. Sebab apa, kemungkinan besar dia punya pergerakan dia sangat minimum. Nanti jadi sideways je. Kita tunggu bila dia trending up balik, strong. Okay, sekarang kita dah sloping up kan. Kita dah sloping up, terus sekarang kita nak fokus buy. Tak apa, signal tak masuk lagi sebab dia masih baru start tadi kan. So dia tak dapat pick up. Kita tunggu bila dia retrace mula. Kita tunggu price action bila dia retrace. Ini crude by the way, ini crude. So ada 23 hours punya trade, right? So kalau macam FPSO dia lain sikit lah. Mungkin kita dah akan nampak lagi cepat lah perubahan dia. Sebab apa, trading hours dia limited. So macam ni kalau kita tak dapat buy, sebab apa, market price action masih berada di kawasan resistance. Okay, sekarang price action sudah berada di kawasan support semula. Okay, so hopefully kita dapat buy lepas ni. Okay, ni dapat sell. Kenapa dapat sell? Sebab apa? Dia break the trend line. Dia tak rebound lah. Okay, nampak? Bila dia break the trend line, sell keluar lah. Saya ingat dia nak rantun dapat juga buy, tapi tak dapat. So dia bagi sell. So which is okay lah, right? Menjadilah yang ni, right? Sebab apa? Sloping up, tapi channel break lah. Dia break ke bawah. Okay, itu sahaja penggunaan. So anda boleh try untuk chart masing-masing. Semoga membantu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.